Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid semua. Selamat datang ke eBelajar Sains Tingkatan 4. Tajuk kita pada hari ini ialah mengenai bab 7 iaitu koordinasi badan. Bersama guru anda pada kali ini ialah Cikgu Azida binti Rail dari SMK Kem Terendak Melaka. Murid-murid, cikgu akan menerangkan bab 7 iaitu koordinasi badan. Standard pembelajaran kita pada kali ini ialah pada akhir pelajaran, pelajar dapat menerangkan dengan contoh 4 jenis dadah, menakul mengenai kesan penggunaan dadah dan alkohol ke atas koordinasi badan dan kesihatan mental. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama hayati sedutan video ini. Adik nak abang sihat macam dulu. Gembira macam dulu. Macam abang jaga adik selalu. Sebab adik tahu abang sayang sangat dengan adik. Adik nak abang luangkan masa dengan adik. Adik rindu sangat dengan abang. Sejak ayah pergi tinggalkan kita. Abang janji abang nak jaga adik. Selalu ada untuk adik. Tapi abang tipu. Abang tipu. Abang ada pentingkan kawan-kawan abang. Adik takut. Takut tengok abang. Sebab adik sayang abang. Adik rindukan abang. Tapi sekarang abang dah pergi tinggalkan adik. Dadah telah menghancurkan masa depan ratusan ribu rakyat Malaysia. Katakan tidak kepada dadah. Hargai orang yang tersayang. Baiklah, mari kita teruskan dengan unit 7.2.1 iaitu menerangkan dengan contoh jenis dadah. Salah satu faktor yang boleh mengganggu koordinasi badan adalah pengambilan dadah di luar kawalan. Apa itu dadah? Dadah adalah bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron, melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron, mengganggu koordinasi, seterusnya boleh menyebabkan ketagihan. Terdapat 5 jenis dadah, iaitu dadah penenang, dadah perangsang, dadah inhalen, dadah halusinogen dan dadah opiat. Pertama, dadah jenis penenang. Ia menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan mengantuk dan berasa kurang cemas. Kesannya bergantung kepada jumlah dos. Contoh, barbiturat dan alkohol. Ini adalah contoh dadah jenis barbiturat. Dadah kedua adalah perangsang. Ia mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekelilingnya. Kesan bergantung kepada jumlah dos. Contoh, amfetamin dan metafetamin.
Ini adalah rupa bentuk dadah jenis amfetamin. Contoh yang lain, kita namakan sebagai ice. Dadah yang ketiga dipanggil sebagai inhalant, iaitu bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan, menyebabkan halusinasi. Ia merosakkan otak, peparu dan ginjal. Contoh, pelarut dan bahan gas. Jenis kokain juga adalah contoh dadah yang boleh disedut. Dadah keempat dipanggil sebagai halusinogen. Ia mengubah laluan impuls dalam otak, menyebabkan seseorang khayal, malah menjejaskan persepsinya. Ia boleh menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek-objek yang tidak wujud. Contoh dadah, ketamin dan LSD. Adalah bentuk-bentuk dadah LSD. Ganja atau cannabis juga digolongkan sebagai dadah halusinogen kerana ia boleh menyebabkan seseorang menjadi khayal. Begitu juga dengan dadah jenis ekstasi. Jenis dadah yang kelima adalah opiat, iaitu bahan kimia yang digunakan untuk melegakan kesakitan dan mengurangkan kegelisahan, terutama kepada pesakit kanser dan pesakit yang menjalani pembedahan. Sebagai contoh, morfin dan heroin. Ini adalah rupa bentuk dadah morfin. Ini adalah rupa bentuk dadah heroin. Baiklah, sekarang kita beralih kepada unit 7.2.2, iaitu menakul mengenai kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ke atas koordinasi badan dan kesihatan mental. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Dadah adalah bahan kimia yang boleh mengubah fungsi dan fisiologi badan. Digunakan untuk merawat pesakit. Penyalahgunaan berlaku bila digunakan selain dari tujuan perubatan. Penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan ketagihan dan menjejaskan kesihatan. Dadah boleh memberi kesan kepada sistem saraf melalui 3 cara. Yang pertama, ia merangsang aktiviti dalam badan. Sebagai contoh, degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah. Ia membolehkan seseorang menjadi lebih bertenaga, aktif dan memiliki perasaan tidak menentu. Yang kedua, ia boleh menyebabkan gangguan persepsi, iaitu boleh menyebabkan halusinasi. Yang ketiga, ia melambatkan aktiviti dalam badan, yang mana ia boleh melambatkan degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah, mengakibatkan seseorang lambat bertindak balas terhadap rangsangan. Dan ia juga boleh berasa mengantuk. Penyalahgunaan dadah juga boleh menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Ia adalah salah satu gangguan koordinasi badan. Badan akan terdedah kepada bahaya. Pertubuhan yang melampau dan tiada perkembangan jika kelenjar pituitari rosak. Perkembangan seks sekunder terbantut jika estrogen dan testosteron gagal berfungsi. Perubahan fizikal seperti badan terlalu besar dan tinggi atau terlalu kurus. Perubahan mental seperti murung dan kurang daya ingatan. Dadah boleh mengganggu tindakan refleks, menyebabkan tindakan refleks menjadi lambat. Bahan kimia psikoaktif di dalam dadah dan etanol di dalam alkohol melambatkan gerak balas saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ini berada di antara neuron deria dengan neuron perantaraan. Pergerakan impuls terhalang, lalu melambatkan penghantaran impuls ke otak.
Dadah juga boleh menyebabkan hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan alkohol berlebihan melemahkan koordinasi otot. Cara berjalan menjadi tidak normal, iaitu hilang keseimbangan badan. Dadah juga boleh menyebabkan pertuturan menjadi tidak jelas. Kesan buruk kepada cerebrum akibat pengambilan alkohol. Cerebrum mengawal pertuturan manusia. Pertuturan tidak jelas dan meracau akibat minum alkohol berlebihan. Seterusnya, apakah kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan mental dan fizikal? Dadah seperti heroin dan morfin boleh menyebabkan mata dan hidung berair, mata menonjol, badan menggigil, ketagihan, koordinasi badan terjejas, kekejangan abdomen, cepat naik darah, tidak dapat tidur, ceret-beret, berat badan menurun serta loya dan muntah. Jenis kokain pula boleh menyebabkan gangguan psikologi serta menyebabkan seseorang tidak dapat tidur. Dadah jenis barbiturat boleh menyebabkan depresi, keinginan untuk membunuh diri. Dadah jenis LSD boleh menyebabkan kekejangan yang boleh menyebabkan maut. Manakala amfetamin boleh menyebabkan seseorang tidak dapat tidur, penyakit kulit serta gangguan psikologi. Dadah juga boleh menyebabkan ulcer perut. Alkohol dan dadah boleh menyebabkan ulcer perut, iaitu selaput di dalam perut mengalami luka. Alkohol dan dadah boleh menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa. Iritasi dan radang pada selaput perut. Pedih ulu hati, kembung, loya, muntah darah dan najis hitam. Ini adalah gambaran bagaimana seseorang yang terkena ulcer perut. Penyakit sirosis hati boleh disebabkan oleh pengambilan alkohol dan penyalahgunaan dadah berterusan, menyebabkan toksik kepada hati. Hati menjadi rosak kronik, berparut, mengeras dan tidak boleh berfungsi lagi. Adalah gambaran perbandingan antara hati sihat dengan hati yang mengidap sirosis. Kesan penyalahgunaan dadah kepada aktiviti fizikal ialah boleh menyebabkan perlakuan ganas. Dadah seperti amfetamin akan meningkatkan kadar metabolisme, menyebabkan pengguna menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, ganas serta agresif. Mabuk, hilang kewarasan dan berkelakuan seperti orang gila. Ketawa berseorangan, bertindak luar kawalan dan menjadi ganas. Pada akhirnya, dadah juga boleh menyebabkan halusinasi, iaitu gangguan kepada fungsi otak. Ia boleh mengubah persepsi, menyebabkan berhalusinasi, paranoid, syak wasangka dan perasaan takut. Boleh menyebabkan kelakuan agresif. Maka dengan itu, tamatlah sesi pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita berakhir, saya minta kamu jawab beberapa soalan uji minda. Soalan pertama, apakah maksud dadah? Dadah adalah bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron, melambatkan pergerakan impuls dalam neuron, mengganggu koordinasi dan boleh menyebabkan ketagihan. Kedua, berikan 2 contoh dadah perangsang.
Jawapannya amfetamin dan metafetamin. Ketiga, berikan 3 kesan dadah. Jawapannya, pertama, boleh merangsang aktiviti badan. Yang kedua, melambatkan aktiviti badan. Dan yang ketiga, mengganggu persepsi minda. Dan yang terakhir, berikan 2 contoh penyakit berkaitan dengan dadah. Baiklah, jawapannya ialah sirosis hati dan yang kedua, ulcer perut. Berakhirlah sesi pembelajaran kita pada kali ini. Saya sudahi dengan laungan, kami benci dadah. Dengan itu, sekian, terima kasih.